الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. باب صفة الصلاة. Bab pada menyatakan sifat-sifat salat. Sekarang ni nak cerita selepas habis dah terang tentang syarat wajib salat, kemudian perkara yang sunat dilakukan sebelum salat. Maka sekarang ni dia nak bahaskan tentang perkara baru, iaitu berkaitan dengan masalah rukun salat. Kayak gini dia akan cerita tentang rukun, kemudian cerita tentang syarat-syarat dan sunat. Cuma tadi kita belajar pagi tadi berkaitan dengan sunat sebelum solat dua. Azan dan iqamah. Di sana ada sunat lain. Selain daripada azan dan iqamah, ada sunat-sunat yang lain untuk dilakukan. Antaranya kata para ulama, sunat sebelum solat untuk bersiwak. Ni antara sunat sebelum solat, iaitu bersiwak. Selain daripada siwak, ada satu lagi sunat yang dilakukan sebelum solat, iaitu menyediakan sutrah di hadapan. Sutrah yakni penghadang. Ni empat sunat yang dilakukan sebelum solat. Cuma yang utamanya azan dan iqamah. Namun di sana ada dua lagi, iaitu sutrah. Cuma kalau sutrah ni, kalau sembahyang jemaah, memada dengan sutrah imam saja. Makmum tidak perlu ada sutrah sendiri. Kemudian siwak. Yalah. Furuduha 13. Fardunya ada 13. Dinyatakan fardu, tapi maksud di sini adalah rukun. Rukun solat ada 13. Inilah yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Walaupun kalau kita baca kitab-kitab lain, ada sebahagian kitab sebut 14, ada sebahagian kitab sebut 17. 14 ataupun 17 itu hanya khilaf pada lafzi. Makna dia sama saja. 13 iaitu sebab apa jadi 13? Kerana dia masukkan tamak-ninah sekali dengan rukun-rukun yang wajib tamak-ninah. Seperti rokok, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud disyaratkan ada tamak-ninah. Maka tamak-ninah tu dimasukkan sekali dalam rukun. Adapun jadi 14 kerana dikeluarkan tamak-ninah menjadi satu rukun baru. Jadi 14. Adapun kalau 17 seperti dalam kitab Safinatun Najjar, maka dia pecahkan tamak-ninah jadi satu. Jadi 4, jadi tambah 4, jadi 17. Adapun pada seperti dalam kitab Fathul Qarib, dinyatakan kata kena ada niat keluar daripada salat. Itu pendapat yang dhaif, bukan rukun. Ataupun dalam sebahagian kitab, antaranya kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, disyaratkan khusyuk dalam salat. Itu pun bukan rukun. Itu hanyalah syarat kesempurnaan, bukan syarat sah ataupun syarat wajib ataupun rukun. Jelas dah. Ala kulli halnya mudah kita sebut rukun ada 13 sekali dengan tamak-ninah. Jelas. Sambung. Al-awwalu an-niyatu bil qalbi. Yang pertamanya niat dengan hati. Apa maksud niat? Niat ni qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Cuma kita ingat semua, kadang-kadang ada orang dia tersilap dalam memahami niat. Dia memahami niat ini adalah pertuturan di dalam hati dia. Ni apa? Bila dia takbir tu, Allahu Akbar, dia pergi cakap dalam hati. Hak tu bukan niat. Itu dipanggil hadisun nafsi. Tapi sah ke tak hadisun nafsi ni? Sah. Cuma nak khabar, niat ni lebih mudah daripada hadisun nafsi. Lebih mudah. Apa maksud niat? Niat ni lintasan berkehendak. Allahu Akbar, litah. Maka tu panggil niat dah tu. Ada pun pergi susung sahaja aku solat fardu tu, itu panggil hadisun nafsi. Jelas? Fayakfihi fi an-nafli al-mutlaq.
وتحية المسجد وسنة الوضوء نية فعل الصلاة. Baik. Dan memada padanya pada niat tadi pada solat naflil mutlak, solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni benda solat sunat saja. Bukan kerana waktu, bukan kerana sebab, kerana nak beribadat pada Allah semata-mata. Tidak ada tu ataupun tahiyatul masjid, sembahyang tahiyatul masjid, ataupun sunnatil wudu, solat sunat wudu. Niyatu fi'lis salah, niat melakukan salat. Yang ni benda sahaja aku salat. Semata-mata usalli. Yang ni kalau dalam kitab Safinatun Najah disebut qasad. Semata-mata niat. Sahaja aku salat. Sah. Sahaja ni sekadar nak kabur benda. Buat ibadah tadi semata-mata kerana Allah. Tu ulama-ulama tanah Melayu kita terjemah sahaja. Benarnya kalau sebut aku solat pun memada. Jelas. وفي المؤقتة والتي لها سبب نية الفعل والتعيين كسنة الظهر أو عيد الفطر أو الأضحى. Baik. Wallati, dan bagi solat laha sababun, yang baginya solat tadi sebab. Ada solat ada sebab. Sebab benda. Contohnya gerhana ada sebab. Niyatu ni wafil muaqqati, dan juga salat yang muaqqatah ni benda salat yang ada waktu. Salat yang ada waktu, seperti benda ada waktu, duha ada waktu, witir ada waktu, tarawih ada waktu. Wallati laha sababun, ataupun solat tadi yang ada sebab. Sebab benda gerhana. Maka kata para ulama, niyatu fi'li wa ta'yin. Kena niat benda. Aku salat tu niyatul fi'li. Wa ta'yin, kena ta'yin salat tadi. Sahaja aku salat gerhana bulan. Aku salat gerhana matahari. Aku salat witir. Aku salat duha. Menyebut sunat, itu sunat je. Tak wajib pun. Yalah. Seperti sunnati zuhri. Seperti salat sunat zuhur. Cuma ulama kata solat sunat zuhur, yakni benda qabliyah ba'diyah. Cuma kena sebutlah qabliyah ba'diyah tu. Ulama kata tak perlu sebut qabliyah ba'diyah ni pada solat sunat subuh dengan asar, sebab tak ada ba'diyah selepas tu. Au Idil Fitri, ataupun solat sunat Idil Fitri. Solat sunat Idil Fitri tak syarat pun sebut sunat memada dengan aku solat Idil Fitri, aku sunat Aidil Adha memada. Wafil fardi نية الفعل والتعيين صبحا أو غيرها ونية الفرضية للبالغ. Baik. Dan niat fardu. Niat dan juga wafil fardi, dan juga sebagai semayang fardu. Semayang fardu ni benda semayang hak wajib lah. Sama ada fardu tadi fardu yang diwajibkan 5 waktu, ataupun fardu tadi fardu kifayah. Fardu kifayah pun kena juga. Ataupun fardu tadi kerana dinazarkan. 3. Fardu tadi memang fardu ain, ataupun fardu kifayah, ataupun kerana nazar. Maka kena niat benda. Niyatul fi'li, iaitu aku salat. Wa ta'yin, dan kena ta'yin. Ta'yin dia subhan au ghairaha, subuh ataupun selain daripadanya. Wa niyatul fardiyati lil baligh, dan kena ta'arruf fardu bagi orang yang sudah balik. Jelas tak? Kesimpulan kita buat dalam masalah ni gini, kesimpulan dia, niat ni ada 3 peringkat. Sekiranya solat tadi solat fardu. Solat fardu ni benda sama ada fardu tadi fardu ain, ataupun fardu kifayah, ataupun kerana solat yang dinazarkan. 3. Maka kena ada qasad, ta'aruf dan ta'yin. Kalau semayang tadi solat sunat yang ada sebab ataupun ada waktu, maka kata ulama kena ada qasad, kena ada ta'yin. Adapun kalau solat sunat yang tak ada sebab, tak ada waktu, maka kena ta'yin semata-mata. Apa itu qasad? Qasad tu aku salat, niyatul fi'li. Ta'yin subuh ke, zuhur ke, gerhana bulan ke, gerhana matahari ke, Aidil Fitri ke, Aidil Adha ke. Kemudian ta'aruf ni fardu. Jelas?
Jadi solat Jumaat kena ada fardu. Solat Jumaat kena ada ta'aruk. Dan lama ni ada orang tak ta'aruk solat Jumaat. Buat ni cerita. Maka pada pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i tak sah. Adapun pendapat mazhab Hanbali tak apa. Sama juga solat jenazah. Apalah hak tu kita tak payah bahang apa mazhab. Cuma nak sebut gitulah. Sama. ويستحب ذكر عدد الركعات والإضافة إلى الله تعالى والأداء والقضاء ويجب قرن النية بالتكبيرة. Baik. Tapi cuma masalah ta'aruk pada baligh ni ada khilaf. Cuma dalam kitab muqaddimah dia kata kena ada ta'aruk hanya pada baligh. Kalau tak baligh maka tak ada ta'aruk. Tapi masalah ni pada hak tak baligh ada khilaf lah. Wa yustahabbu dan disunatkan. Sunat apa benda? Zikru adadis rakaat. Sunat je menyebut bilangan rakaat. Sahaja aku solat fardu Zuhur 4 rakaat. Sebut 4 rakaat, sebut 2 rakaat, sebut 3 rakaat. Ni hanya sunat, tidak wajib. Wa idafati. Boleh baca idafati, boleh idafatu, boleh. Boleh baca leka. Idafati boleh, idafatu boleh. Kalau idafati jadi apa pada tu, tak ada masalah, boleh baca leka. Idafatu lah. Idafati lah. Wa idafati ila Allah Ta'ala. Dan mengidafatkan, yakni benda, sebut idafat kepada Allah. Sandar kepada Allah. Sebut benda. Lillahi Ta'ala. Sunat. Menyebut lillahi Ta'ala. Sunat. Wa adai wal qada. Sunat sebut adat ke qada. Sama ada adat qada tadi sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu. Kita jangan faham sembahyang fardu je boleh qada. Sembahyang sunat boleh tak qada? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh qada salat sunat yang ada waktu. Salat sunat yang ada waktu dibolehkan qada. Contoh, duha. Duha ada waktu tak? Ada waktu. Maka tiba-tiba dak terbuat, lepas zuhur baru teringat. Boleh tak qada? Boleh qada. Cuma ulama khilaf. Boleh qada ni kepada orang yang biasa melazimi ke ataupun semua orang boleh. Hak ni berlaku khilaf di kalangan para ulama. Wa yajibu qarnun niyyati bitakbirah. Dan juga wajib menyertai niat pada takbir. Takbir di sini dengan makna takbiratul ihram. Jelas. Sambung. الثاني أن يقول الله أكبر في القيام. Yang kedua daripada rukun solat, an yaqula, mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar. Yang rukun adalah sebutan Allahu akbar. Adapun mengangkat tangan, hak tu sunat. Kita maklum. Pada mana kena tu? Dalam fil qiyam, ketika qiyam. Sebab tu kalau kita akad takbir dalam keadaan berlari, tak sah. Nak kejar tu imam tengah berlari akad takbir, boleh tak? Tak boleh. Mesti dalam qiyam. Ni dalam qiyam ni bagi siapa? Bagi salat fardu, bagi orang mampu. Adapun salat sunat, tak syarat pun dalam qiyam. Ataupun orang yang uzur, tak syarat pun qiyam. Faham? ولا يضر تخلل يسير وصف لله تعالى أو سكوت. Dan tidak beri mudarat, yakni kekal sah, yakni tidak membatalkan takbir dia. Takhallulu yasiri wasfillahi ta'ala, menyelaki yang ringan, yang sedikit, wasfillahi ta'ala, dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maksud dia tambah di antara Allah dengan akbar tu, dia tambah sifat-sifat Allah Ta'ala lain. Allah Ar-Rahman Akbar. Kan dia letak sifat lain kan? Sikit, maka tak apa. Tapi ulama kata tidak boleh lebih daripada 3 sifat. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Akbar, tak apa. Tapi Allah Al-Jalal Ar-Rahman Ar-Rahim Akbar, ketika itu tak boleh. Jelas? Tapi walaupun dia selitkan sifat hak lain, pada sifat Allah, pada lafaz Allah dan lafaz akbar mesti kekal. Dan mesti ikut tertib. Tak? Walaupun dia nak letak sifat Allah Ta'ala hak lain, tapi janganlah meninggalkan lafaz Allah dan lafaz akbar.
Dan lafaz tadi mestilah kekal tertib. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Akbar, tak apa. Tapi kalau dia tukar Akbarullah, maka ketika tu tak memadai sebab tak ikut tertib. Ataupun digantikan sifat Allah. Mana? Patutnya Allahu Akbar, diletak Ar-Rahman Akbar. Nama Allah juga, tapi tak boleh. Jelas tak? Jelas. Tidak boleh ganti dengan sifat-sifat Allah Ta'ala lain. Dah, kalau letak sifat di tengah-tengah tak apa, sah, memang sah. Tapi jangan buat depan orang. Sebab apa? Boleh jadi fitnah. Kena jaga kat benda ni. Jadi tu imam. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Akbar. Maka dia akan bawa masalah. Au sukutin, ataupun diam. Diam yang mana? Diam yang seketika. Diam yang yasir lah, yang sedikit. Kalau diam hak panjang, maka hak tu boleh membatalkan takbiratul ihram. Dia tak boleh lebih 3 sifat tadi. Kalau 3 tu boleh dia. Seingat ana 3 tak boleh dah. Boleh tengok benda ni dalam kitab Safinatun Najah. Ia akan sebut banyak lagi syarat-syarat. Syarat takbiratul ihram. Ia akan sebut panjang lebar. Boleh tengok di ni. Disebut dalam Safinatun Najah sebut 16 syarat. Wa tarjamal ajizu bi ayyi lughatin sya. Dan juga menterjemah ajiz. Siapa ajiz? Orang yang tidak mampu. Bi ayyi lughatin sya, dengan apa sahaja lughah yang dia kendaki. Tapi tidak mampu lah. Tak boleh sebut Allahu Akbar. Maka dia boleh terjemah. Ulama kata, walaupun terjemah tadi dengan bahasa yang dia tak faham. Ya orang Melayu, tak kerja pandai pun orang putih. Tapi nak terjemah kat orang putih sebab tak boleh nak sebut kat Arab. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. وَيَجِبُ تَعَلُّمُهُ وَلَوْ بِالسَّفَرِ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِلتَّعَلُّمِ. Dan wajib belajar menyebut tadi tu walau bisafari, walaupun terpaksa musafir. Dia tak boleh sebut Allahu Akbar, tak pandai bahasa Arab. Bukan tak pandai ni kerana tak faham, hak tu lain. Ni tak boleh nak sebut, lidah gerah. Maka wajib pergi belajar. Walaupun kena belajar tadi, contoh kampung dia tak ada seorang pun. Kampung dia seorang Islam. Tak ada pandai pun sebut Allahu Akbar. Maka dia kena pergi musafir. Cuma ulama kata, wajib musafir kalau ada kemampuan. Dan kemampuan tadi sama masalah kemampuan masalah haji. Wa yu'akhiru salah, dan wajib mentakhirkan sembahyang. Wa tu'ataf, wajib mentakhirkan sembahyang lita'allumi, untuk belajar. Contoh dia masuk Islam, tak pandai sebut Allahu Akbar, maka kena belajar lagi. Jumpa ustaz belajar, sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia tak pandai, ajar, maka dah masuk waktu dah ni. Takhir dulu sembahyang, belajar dulu sebut Allahu Akbar. Tapi ulama kata, akhir tadi, siapa jangan lupa waktu. Kalaulah menyebabkan belajar akhir tadi siapa lupa waktu, maka waktu dia kena sembahyang lah pula. Jelas. Maknanya kena akhirkan sembahyang untuk belajar sekira-kira KG. Kalau dia nak sembahyang tu, jangan sampai lebih daripada waktu. Jelas. Cuma macam mana sebut dia, nak terjemah tak syarat pun terjemah dengan bahasa yang dia faham. Boleh terjemah dengan bahasa apa saja yang dia kendaki. Jelas. Sama. Wayushtaratu isma'u nafsihi at-takbira. Dan disyaratkan mendengar pada dirinya sendiri takbir. Wa kaza, dan begitulah al-qira'atu wasairul arkan, dan begitulah pada bacaan dan selainnya. Maksud mana? Dia gini. Rukun-rukun qauli. Setiap rukun qauli. Apa rukun qauli? Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, selawat, salam. 5 ni rukun. Rukun qauli, antara syarat rukun bagi rukun qauli, mesti dengar pada telinga sendiri. Dengar pada telinga sendiri itu merupakan syarat bagi rukun qauli. Sekiranya tak dengar pada telinga sendiri, maka tidak sah. Sebab tu kalau dia sebut beralu-beralu je, maknanya
bisik, tapi bisik tadi dengar pada telinga. Tu tak apa lah. Jangan cakap dalam hati. Hak tu tak memada. Jelas. Mesti mengeluarkan suara yang boleh didengar oleh telinga sendiri. Tapi jangan siapa orang lain dengar. Hak tu dipanggil baca secara jahar dah. Sebab kalau orang lain dengar, hukum dia makruh. Bahkan kalau mengganggu orang lain, jadi haram. Yalah, sama. الثالث القيام في الفرض للقادر. As-salisu yang ketiga daripada rukun solat, al-qiyamu, berdiri. Berdiri fil fardi, pada semayang fardu, lil qadir, bagi orang mampu. Ada pun semayang sunat, tak syarat pun dia semayang berdiri, boleh dia semayang duduk. Ada pun kalau semayang fardu, hak tu wajib diri. Walaupun dia boleh berdiri tadi seketika. Orang hak boleh berdiri tapi boleh berdiri sekejap, maka dia kena berdiri dulu. Sebab kaedah sebut mana? Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurat dikodarkan dengan qadarnya. Sekarang ni dia boleh berdiri tapi 2 minit je, lepas tu nak rebah. Ataupun boleh berdirilah sekejap tapi rokok tu tak boleh. Maka kata ulama dia kena berdiri. Diri dulu, lepas tu barulah dia boleh duduk. Jelas. Boleh berdiri setakat mana dia mampu. Lil qadir, bagi siapa mampu. Kalau orang tak mampu, tak apalah. Tak mampu daripada awal. ويشترط نصب قفار ظهره. Faqari. لفقار ظهره. Dan disyaratkan pada berdiri ni, nasbu, membetulkan faqari zahri, tulang belakang dia, hak zahri. Maksud dia semayang biar jangan duduk bokok. Semayang duduk bokok. Tak, disyaratkan mesti betul tulang belakang. Melainkan kalau uzur tak apalah. Fa illam yaqdir waqafa munhaniyan. sekiranya dia tidak mampu, yakni benda tidak mampu untuk membetuli tulang belakang dia, waqafa munhaniyan, maka dia boleh semayang dalam keadaan semayang tertunduk. Ni masalah orang bokok lah ni. Orang bokok, kan dia bokok, maka dia boleh semayang tunduk. Tapi sekiranya dia mampu semayang molek, maka ketika itu tidak boleh dia semayang tunduk. Faham? Kalau dia boleh betul molek tulang belakang, maka kena betul molek tulang belakang dia. Tapi kalau dia bokok dengan sengaja, kata ulama tidak boleh. Dia mesti betul tulang belakang. Jelas? Kalaulah dia tunduk memang kerana dia bokok, maka tu tak apa. Cuma ulama kata ketika itu, kalaulah bokok tu dia bokok, maka nak rokok mana? Kata ulama dia kena turun lebih rendah daripada bokok dia. Cuma dia akan timbul isu benda, kalau bokok sama dengan sesempurna rokok. Rokok dia ni betul tulang belakang, memang macam rokok tu. Bokok dia ni, bongkok dia sama macam rokok. Maka masa ni guan ni, maka berlaku khilaf di kalangan para ulama. Ada ulama kata ketika ni dia kena semayang duduk. Ada ulama kata tak, dia kekal kena berdiri sebab dia berdiri. Maka nak rokok guan ni dia kena niat. Ada ulama kata, pendapat ketiga kata berdiri tapi rokok lagi, rokok dalam keadaan duduk. Ada 3 qaul lah. Tapi qaul hak rajihnya, hak mu'tamadnya, dia kena semayang kekal semayang berdiri. Rokok dia kena tunduk sikit, ataupun kalau tak mampu nak turun tunduk, dia kena niat rokok. Jelas? Yang ketiga dia apa? Dia semayang diri, rokok tadi duduk. Ya bukan. Yang mu'tamad niat. Dia kena berdiri, cuma masa rokok dia niat dia. Dah boleh tunduk sikit lah. Dah boleh tunduk sikit. Dia dah, sebab dia tak boleh tunduk dah sekarang. Sebab dia duduk dalam keadaan sekurang-kurang, bukan sekurang-kurang, sudah sempurna rokok. Bokok dia tu macam rokok tu, macam sterik tu tulang belakang. Nak tunduk tak boleh dah. Maka ketika tu tak boleh tunduk dah lah. Maka dia niat. Tapi kalau boleh tunduk, tunduk sikit. Maknanya, tapi adakah tunduk tadi jadi syarat? Tak syarat pun.
Fa illam yaqdi, sekiranya tak mampu, memang dia tak boleh nak berdiri lah, qa'ada, maka dia boleh duduk. Tapi ingat, selagi mana boleh berdiri, kena berdiri. Sebab berpandukan hadis Nabi, ketika sahabat kena sakit buasir, sahabat tanya, boleh sembahyang duduk ke? Nabi kata, sallu qa'iman, fa illam yastati' fa qa'idan. Kalau tak mampu, baru duduk. Sekiranya boleh berdiri, kena berdiri dulu. Hak ni kena ingat molek. Dah bila sebut duduk hak mana? Hak boleh. Duduk ni boleh belaka. Nak duduk tawarruk boleh. Duduk iftirash boleh. Duduk tarabbuk boleh. Duduk atas kursi pun boleh. Jelas. Duduk hak paling afdal, duduk iftirash. Duduk tahiyat awal. Hak tu afdal. Yang kedua, duduk tarabbuk, duduk sila. Yang ketiga, duduk tawarruk. Yang keempat, boleh juga duduk semayang berunjuk kaki depan. Boleh juga. Dan boleh juga kita semayang ni, semayang duduk atas kursi. Kesimpulan mudah dia gini. Dia hak afdal ni tiga ni lah. Hak paling afdal iftirash, tarabbuk, tawarruk. Tapi kalau tak mampu, boleh apa sahaja jenis duduk. Selagi mana orang panggil duduk, tu boleh. Termasuklah semayang duduk atas kursi. Semayang atas kursi boleh, tak ada masalah. Ada orang kata semayang atas kursi tak sah. Sebab tak berlaku zaman sahabat. Duduk atas kursi, tak panggil duduk. Kita jawab mudah je. Nabi kata, sallu qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan. Maka duduk. Bila duduk, bila panggil duduk, baik tanya. Kalaulah duduk atas kursi tak panggil duduk, maka kita pun tanya je. Datuk Khatib lama ni, antara dua khutbah, dia duduk mana? Duduk lantai ke duduk atas kursi? Duduk atas kursi. Datuk kalau tak panggil duduk, tak sah lah khutbah lama ni. Sebab Tok Imam tak duduk. Kan syarat dalam khutbah mesti ada duduk lah. Dah, mana? Sebab tu, mayang atas kursi sah. Cuma ada syarat-syarat dia lah. Faham? Semua. فإن لم يقدر قعد وركع محاذيا جبهته قدام ركبتيه. Dan dia duduk, kemudian dia rokok muhajian. Duduk rokok muhajian, yang membetuli jabhatahu, akan dahinya, quddama, di hadapan rukbataihi, akan lututnya. Maknanya benda ni lutut tunduk. Faham tak? Tunduk sekadar berbetulang dengan lutut dia. Wal afdalu, dan afdalnya, an yuhaziya mahalla sujudihi, yang afdalnya bertulang dengan tempat sujudnya. Maknanya tunduk rapat. Dah tu kayak gini nak sujud kena turun sujud macam biasa. Tu maksud dia. Faham? Fa illam yaqdir ittaja'a ala janbihi. Sekiranya tak mampu, intaja'a, duduk. Orang Terengganu panggil duduk nyenggeng. Mengiring. Sama ada mengiring dengan rusuk kanan boleh, mengiring dengan rusuk kiri pun boleh. Tak ada masalah. Orang Terengganu panggil nyenggeng. Kan mudah kan? Nyenggeng. Ni mengiring. Payuh. Nyenggeng. Mudah. Duduk, apa ni? Mengiring. Payuh. Duduk mengiring di atas janbihi, atas rusuknya. Sama ada rusuk kanan boleh, rusuk kiri boleh. Tapi hak afdal, wal aimanu afdal. Yang afdalnya, duduk nyenggeng dengan rusuk kanan. Duduk mengiring dengan rusuk kanan. Afdal. Fa illam yaqdir, sekira tak mampu, istalqa, maka dia duduk, orang Terengganu panggil terlentang. Luar orang yang terlentang tau. Duduk netang. Duduk baring lah. Duduk baring. Maka kalau tak mampu untuk duduk nyenggeng, maka duduk baring. Dia kena faham, asas kena duduk nyenggeng dulu baru boleh baring. Bukan bila tak boleh duduk terus baring. Tak. Dia kena nyenggeng dulu. Faham? Wa yarfa'u ra'sahu bi syai'in, dan dia angkat bila duduk nyenggeng tu. Duduk nyenggeng, duduk bertelentang. Orang Terengganu panggil mudah netang. Tapi ada orang masa nak kuliah luar, dia kata ustaz angasar. Sebab apa? Ustaz sebut netang. Netang dengan natang, dua perkara yang berbeza. Jelas dah. Dia Terengganu ni salah daripada sudut kalimah, maka salah makna. Sama bahasa Arab.
Duduk netang, dia kena akak sikit kepala, yakni letak batas. Sebab apa? Dia gini. Ketika mana mengiring, kiblat dia muka dengan dada. Adapun kalau duduk baring, duduk netang, kiblat dia hak kena ngadap kiblat muka dan ujung kaki. Sebab tu kena akak sikit kepala. Yalah. Wa yarfa'u ra'sahu bi syai'in. Dia kena akak sikit kepala dia dengan sesuatu. Wa yu'mi'u bi ra'sihi lirruku'i was-sujud. Dan wajib. Wajib bila? Yu'mi'u. Dia buat isyarat. Bi ra'sihi dengan kepala dia lirruku'i was-sujud. Untuk rokok dan sujud. Bila dia semayang baring, maka nak rokok, nak sujud dengan kepala. Rokok dia tunduk sikit. Bila sujud tunduk rapat lagi. Faham? Walis sujudi aksara qadra imkanihi. Dan sujud tu lebih daripada qadar kemampuan dia. Maksud mana? Bila dia duduk baring, kepala terkakak. Bila rokok, tunduk sikit. Sujud, tunduk rapat je. Yalah, wa isyarat. Fa'in lam yaqdir. Jumpa tak? فإن لم يقدر أومأ بطرفه فإن لم يقدر أجرى الأركان على قلبه. Baik. Fa'in lam yaqdir, sekiranya tak mampu. Au ma'a bi tarfihi, maka dia buat isyarat dengan taraf, dengan mata dia, kelopak mata dia. Bila isyarat rokok guna, isyarat sujud pejang. Kalau tak mampu dengan kepala, maka buat isyarat dengan mata. Kepala ni pakam dia ni orang panggil dia, bukan bekung perut. Ni panggil dia. Memang orang ni tekak, dia pembalut Pembalut tekak dah, apa paling mudah. Bekung di perut kan. Pembalut dia tekak, menyebabkan kepala dia tak boleh gerak, kerah terus. Serius tekak. Main golf. Contoh. Belok terus, tak boleh nak gerak. Maka ketika tu guna hukum, maka kata para ulama, gerak dengan mata, buat isyarat dengan mata. Kalau fa'in lam yaqdir, mata pun tak gerak dah, ajral arkani ala qalbihi, dia mendatangkan sekian rukun dalam hati. Yakni benda semayang guna hati. Jelah. Hak ni masalah benda semayang hati. Contoh orang tu, dia sedar daripada koma, dia tak boleh nak gerak. Nak kabur suruh orang ambil wuduk ke dia pun dia tak boleh. Tapi dia sedar, cuma tak boleh nak cakap, tak boleh nak gerak mata, kerah terus. Maka dia semayang hati. Dah Ustaz, taharrah tak ada, mandi wajib apa semua ni guna. Kaedah kita sebut, selagi mana kita faham satu benda. Hilang syarat sah, tak hilang syarat wajib. Selagi mana ada syarat wajib, namun yang hilang itu syarat sah, maka wajib lagi semayang. Sebab syarat wajib masih kekal. Adapun bila hilang syarat sah, maka syarat wajib ada, kena wajib. Bila hilang syarat wajib, baru dak wajib semayang. Faham? Suci daripada haid. Suci daripada haid ni syarat wajib. Adapun darah itu sendiri tu syarat sah. Wuduk syarat sah, ngadap kiblat syarat sah, tutup aurat syarat sah. Hilang syarat sah, tak hilang syarat wajib, maka kekal wajib semayang. Ni berlaku sokmo. Kadang-kadang kita pergi ziarah hospital, ziarah orang sakit, ada orang pakcik-pakcik, makcik-makcik tanya, Ustaz, guana anak mari lambat nak tukar paper. Dalam paper ada najis, wuduk tak ada, anak mari lambat, semayang nak habis dah. Guana nak buat Ustaz? Hukum dia semayang lah. Kegi bila anak siapa tukar paper apa semua, dia qada balik. Jelas? Sebab syarat wajib ada. Bila syarat wajib ada, tidak boleh dia melepasi waktu tanpa sebab. Faham? Dia kena semayang. Orang sakit yang biasa kita kalau jaga orang sakit, kita tahulah guana. Jelas. Samalah juga perempuan beranak. Ni isu kontroversi. Orang perempuan beranak, bila beranak kan kita sebut dah, darah yang keluar ketika proses beranak itu darah istihadah, maka wajib dia semayang. Contoh, kepala baby tu badan duduk dalam orang bang, wajib tak dia semayang? Wajib semayang. Anda ingat masa anda ceramah di Kheteh, masa tu seminar darah wanita 2 hari, seorang makcik tu bangun terus, Ustaz sedap cakap mayang. Tahu tak beranak ni sakit? Ustaz mana tahu? Dah pasal-pasal kena saung.
Dia masalah sakit tak sakit satu hukum. Hak wajib kekal wajib. Sekarang ni hak wajib semayang, maka wajib semayang. Dia kata dah ada seorang bangun, dah ustaz nak semayang ke mana ustaz? Darah ada, aurat dok tutup, dok mandi wajib, dok ngadap kiblat. Okey, ni panggil benda ni syarat sah. Hilang syarat sah, tak hilang syarat wajib, maka kekal wajib semayang. Dia kata ustaz dok kan nak bangun cokoh ustaz maka dak boleh diri duduk. Dah tak boleh duduk. Nak duduk warna ustaz baring pun. Maka mayang baring. Nak baring, dok nak gerak kepala ustaz. Maka bila kepala dok gerak dengan mata. Mata warna ustaz mata pejam ni tapar bimbang pesang. Maka semayang hati. Hati warna ustaz mikir mati dah aku hari ni. Bila tak mampu untuk dilakukan, KG wajib qada balik bila suci nifas. Yalah. ويتنفل القادر قاعدا ومضطجعا لا مستلقيا. Dan ada pun semayang sunat. Ya, wayatanaffalu, dan ada pun semayang sunat. Al-qadi yang ada kemampuan, dia pun semayang qaidan. Tak apa. Dia semayang sunat tapi dia mampu berdiri. Tapi dia nak semayang duduk. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Wa muntaji'an, dia semayang ngiring pun sah. Tapi la mustalqiyan, tapi dia tak boleh semayang baring. Sebab dalam hadis Nabi sebut sallu qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan fa illam yastati' fa muntaji'an. Kalau kamu kena semayang berdiri. Kalau tak mampu berdiri, semayang baring. Semayang duduk. Kalau tak mampu duduk, ngiring. Bila dalam warid dalam hadis gitu, maka orang yang mampu dia hanya boleh sampai ngiring saja. Yalah tak? Kalau tak mampu baru boleh baring je lah. Jadi semayang sunat boleh Semayang sunat dia pun semayang ngiring. Orang pun nak tutup lampu, dia duduk ngiring. Orang panggil, mak Dekat-dekat nak tutup dia pun jawab, mayang-mayang sekejap. Sah mayang. Ya kurang berhati-hati dah sekarang. Sebab apa tak sah? Sebab dia cakap. Wa yaq'udu, dan dia duduk. Orang hok ngiring tadi, dia duduk liruku'i was sujud, untuk rukuk dan sujud. Jelah. Wa ajru, dan diberi pahala. Al-qadiri nisfu ajril qa'im. Diberi separuh pahala bagi orang yang kemampuan untuk berdiri tapi dia pergi duduk daripada orang berdiri. Wal muntaji'i nisfu ajril qa'idi, dan bagi orang yang ngiring separuh daripada orang duduk. Maksudnya gini, sekiranya orang tu semayang sunat, dia mampu diri, dia pergi duduk, maka dia boleh pahala separuh daripada orang hak berdiri. Adapun kalau dia mampu duduk, dia mampu diri tapi pergi semayang ngiring, maka dia boleh separuh daripada orang yang duduk. Jelah. Jadi kalau hak tu boleh separuh, hak tu boleh 1/4. Jelah dah. Ar-rabi'u al-Fatihatu. Fatihah ni kita sambung esok Fatihah ni panjang perbahasan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Ustaz, bagaimana dengan orang yang ada masalah pendengaran? Adakah wajib dia dengar bacaan dia sendiri atau cukup sekadar dia baca? Baik, masalah orang yang rukun qauli, kan kita sebut tadi, rukun qauli kena dengar pada telinga sendiri. Baik, sekiranya suasana tu bising. Masalah dulu. Suasana tu bising. Mana? Kata ulama, kalau suasana bising, dia kena baca qada-qada. Kalaulah dia diam, dia boleh dengar. Adapun kalau masalah pendengaran, adakah tak dengar terus ataupun mana? Kalau dengar kena kuat sedikit, maka dia kena kuat sikit. Itulah masalah. Allah, ada soalan? Ustaz, kalau yang ucapan selepas azan ikut bahasa yang difahami oleh masyarakat, sunat ulang 2 kali juga? Tak ada masalah ulang sekali ke ulang 2 kali. Sekadar untuk difahami. Satu lagi soalan. Afdal bagi seorang muazzin jadi imam, adakah afdal juga bagi seorang mukim jadi imam? Ya gini, muazzin dia asalnya orang yang azan dan orang yang qamat sunat orang yang sama. Kemudian sunat juga orang yang azan dan imam orang yang sama. Tapi kalau nak pisah pun tak ada masalah.
dah baik. Dia yang qamat, dia yang jadi imam. Boleh ke tak? Boleh dengan syarat dia tukar azan tak? Kalau tak, afdalnya asing lah. Itulah. Ada soalan? Ustaz, boleh terangkan qiyam dalam solat untuk solat dalam kenderaan? Dia sekiranya bagi sembahyang sunat, soalan orang tanya kalau sembahyang qiyam pada masalah sembahyang dalam kenderaan. Dia masalah sembahyang dalam kenderaan ni, sekiranya sembahyang fardu memang tak boleh. Sebab sembahyang fardu memang kena turun di tanah. Adapun kalau sembahyang sunat, tak apa, dia sembahyang duduk dalam kenderaan. Sembahyang duduk sebab sunat. Adapun kalau sembahyang fardu memang kena turun bawah. Sebab tu masalah sembahyang atas kapal terbang ulama khilaf. Inilah soalan. Kiblat memang wajib. Kiblat ketika dia takbir. Ketika takbir. Lepas tu dia pegang ngadap depan. Kayak gini kita ketemu dalam masalah syarat sahih. Ustaz, bagaimana ulama Syafi'iyah istinbat lafaz usalli? Kalau tuan nanti ingat, tuan kena cek balik. InsyaAllah macam mana ulama mazhab Syafi'i istinbat masalah usalli anda jawab esok. Wallahu alam. Kena cek dulu. Soalan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita temu pula esok. Kita sambung bab sifat solat. Pagi esok kita pun habis sifat solat. Petang tu kita masuk bab sunat-sunat dalam solat. Sunat-sunat tu. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum.